Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ke channel Ustazah Azimah. Jom belajar PQS. Bertemu semula bersama Ustazah, belajar secara online, mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Hari ini kita akan belajar silibus tingkatan 5, bahagian pengajian hadis. Pelajaran 15 tajuknya ialah Tanggungjawab Individu Muslim. Anak-anak boleh semak buku teks muka surat 133 hingga 141. Jom mengembara bersama Ustazah di dunia ilmu dalam mengenal tanggungjawab individu Muslim. Semoga Allah mudahkan urusan kita belajar pada hari ini. Antara subtopik yang akan kita pelajari pada malam ini ialah yang pertama, intisari hadis. Yang kedua, pengertian tanggungjawab dan amanah. Yang ketiga, kategori tanggungjawab dan amanah berdasarkan hadis. Yang keempat, kepentingan menunaikan tanggungjawab dan amanah dalam kehidupan. Dan yang kelima pula ialah usaha dan tindakan yang perlu dilakukan apabila diberi tanggungjawab dan amanah dalam kehidupan. Sebagai mukaddimah kepada pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita baca matan hadis ya. Baik, hadisnya berbunyi, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala baiti ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Maksud potongan hadis yang pertama, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas yang dipimpin. Potongan yang kedua, fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, pemimpin rakyat adalah pemimpin dan dia dipertanggungjawabkan ke atas rakyatnya. Potongan yang ketiga, war rajulu ra'in 'ala baiti ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, bapa atau suami sebagai ketua keluarga bertanggungjawab terhadap keluarganya. Potongan hadis yang keempat, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Maksudnya ialah wanita juga adalah pemimpin ke atas rumah suaminya serta anak-anak suaminya dan dia dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Dan potongan hadis yang kelima, wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan hamba seseorang itu pemimpin kepada harta tuannya dan dia dipertanggungjawabkan ke atasnya. Mari kita perhatikan intisari hadis.
Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa setiap insan di atas muka bumi ini menggalas tanggungjawab bersesuaian dengan peranan masing-masing. Intisari yang kedua ialah individu yang dipimpin juga tidak terlepas daripada tanggungjawab, seperti tanggungjawab isteri terhadap suami dan lain-lain lagi. Intisari yang ketiga ialah sifat tanggungjawab dalam melaksanakan amanah sangat penting kerana ia akan dipersoalkan di hadapan Allah pada hari akhirat kelak. Dan intisari yang keempat ialah hidup akan harmoni apabila setiap insan berupaya menjalankan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Pengertian tanggungjawab dan amanah. Tanggungjawab ialah sesuatu kewajipan yang harus dipikul oleh seseorang. Manakala amanah pula ialah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang yang dipercayai untuk dijaga sebaiknya. Sebenarnya ya anak-anak, amanah dan tanggungjawab ni tak dapat dipisahkan kerana dia berkait rapat di antara satu sama lain. Dan dengan amanah dan tanggungjawab ini, individu dan masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan penuh aman dan harmoni. Kategori tanggungjawab dan amanah berdasarkan hadis. Terdapat beberapa kategori amanah dan tanggungjawab berdasarkan hadis di atas ya. Yang pertama ialah tanggungjawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggungjawab pemimpin. Yang ketiga, tanggungjawab suami. Yang keempat, tanggungjawab isteri. Dan yang kelima, tanggungjawab pekerja. Tanggungjawab terhadap diri sendiri. Setiap orang Islam hendaklah menunaikan hak-hak tertentu terhadap dirinya sendiri. Hak yang pertama ialah hak akal. Bagaimana kita nak tunaikan hak akal ini? Iaitu dengan berfikir tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya minda sentiasa mengagungkan Allah. Contohnya, kita berfikir tentang hebatnya Allah menciptakan alam ini yang sangat indah, sangat tersusun, dan hebatnya Allah mentadbir alam ini. Itu hak yang pertama, hak akal. Hak yang kedua ialah hak roh. Kita menyucikan jiwa kita agar hati kita menjadi tenang. Macam mana kita nak jadikan hati kita ini tenang? Macam mana kita nak sucikan jiwa kita? Dengan kita lakukan amalan-amalan sunat. Contohnya seperti solat sunat, baca Quran, zikrullah, dan hasilnya hati kita akan menjadi lembut. Apabila hati kita lembut, maka dengan mudah kita boleh menerima nasihat orang lain. Hati kita akan terbuka untuk menerima teguran supaya kita dapat memperbaiki diri kita. Dan hak yang ketiga ialah hak nafsu. Dengan cara kita memenuhi hak asas setiap insan selaras dengan tuntutan syarak. Memenuhi hak asas tuntutan insan ini contohnya seperti makan minum, hidup berkeluarga, yang mana perkara-perkara itu sebenarnya adalah antara yang dituntut oleh Islam. Dan hak yang keempat ialah hak jasmani.
dengan kita memberikan hak kepada tubuh badan kita daripada aspek jasmani. Contohnya, kita bersukan, rehat yang cukup, ya, menjauhi perkara-perkara yang memudaratkan diri macam merokok ke, minum arak ke, ya, makan makanan yang berkhasiat. Jadi tubuh badan kita pun akan sihat. Bila tubuh badan kita sihat, kita dapat melakukan ibadat dengan sempurna. Tanggungjawab yang kedua berdasarkan hadis ialah tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Antara tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh pemimpin terhadap rakyat ialah yang pertama, mengutamakan kebajikan rakyat. Yang kedua, mentadbir negara dengan adil. Dan yang ketiga, pemimpin hendaklah memelihara kedaulatan negara daripada ancaman musuh. Dalilnya ialah daripada surah An-Nisa ayat yang ke-58. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum, hendaklah menetapkan hukum dengan adil. Tanggungjawab suami terhadap keluarga. Tanggungjawab suami ataupun bapa. Yang pertama ialah mencari rezeki. Yang kedua, memberi pendidikan formal. Yang ketiga, menyediakan keperluan asas. Yang keempat, menjaga keselamatan ahli keluarga. Dan yang kelima ialah memberikan didikan agama. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Di dalam ayat ini Allah ada menjelaskan tentang Qu anfusakum wa ahlikum naro. Hendaklah kamu pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Masya Allah, ya, sangat besar tanggungjawab seorang suami ataupun seorang bapa terhadap ahli keluarganya. Kerana tanggungjawab dan amanah ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Tanggungjawab isteri terhadap suami dan anak. Yang pertama, memelihara maruah diri dan suami. Yang kedua, membantu suami mendidik anak. Yang ketiga, menjaga harta dan anak ketika ketiadaan suami. Dan tanggungjawab yang keempat ialah melayan suami apabila diperlukan. Dalilnya ialah daripada surah An-Nisa ayat yang ke-34. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wanita solehah itu ialah mereka yang taat kepada perintah Allah dan suaminya dan yang memelihara kehormatan diri ketika ketiadaan suami dengan pemeliharaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini sangat jelas, ya. Tanggungjawab yang kelima berdasarkan hadis ialah tanggungjawab pekerja terhadap majikan. Yang pertama, hendaklah menjalankan tugas dengan dedikasi. Yang kedua, menjaga harta dan nama baik majikan. Yang ketiga, tidak mencuri dan menyeleweng. Yang keempat, tidak menipu atau berkomplot merosakkan imej majikan. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan majikan. Dan yang keenam, hendaklah membentuk semangat kerja berpasukan yang tinggi. Seseorang yang tidak bertanggungjawab ini dikira mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Nabi pernah menyatakan di dalam sebuah hadis
tentang salah satu daripada tanda orang munafik ialah apabila diberi amanah ia khianat, ya. Wa idza tumina khana. Kepentingan menunaikan tanggungjawab dan amanah dalam kehidupan. Mengapa penting, ya, menunaikan tanggungjawab dan amanah dalam kehidupan? Kerana yang pertama, memupuk disiplin diri yang lebih jitu. Yang kedua, melatih diri menjadi pemimpin yang amanah. Yang ketiga, melahirkan sifat positif dalam jiwa. Dan yang keempat, sifat amanah melahirkan mukmin yang sejati. Dan subtopik yang terakhir ialah usaha dan tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang apabila diberikan tanggungjawab dan amanah. Bagaimana nak buat? Baik, yang pertama, dari sudut individu. Setiap individu hendaklah menjauhi rasuah, kerana perbuatan rasuah itu menunjukkan seseorang itu mengutamakan kepentingan peribadi. Dan yang kedua, mencontohi kepimpinan Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, Rasulullah diberi gelaran Al-Amin kerana amanahnya. Dan para sahabat pula dididik oleh Rasulullah secara langsung. Yang kedua pula, dari sudut masyarakat. Menganjurkan program yang membentuk sikap tanggungjawab sosial dalam masyarakat. Dan masyarakat perlu membina hubungan yang baik dengan barisan kepimpinan. Dan yang ketiga, dari sudut negara pula, hendaklah mengutamakan kebajikan rakyat tanpa mengira kedudukan demi kesejahteraan. Dan hendaklah berpegang teguh dengan prinsip pentadbiran Islam yang berlandaskan syariat. Setakat ini dahulu Kembara Cinta Ilmu bersama Ustazah pada kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat untuk semua dan mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Kita berilmu dan kita beramal, ya anak-anak. Dan jangan lupa sila jawab soalan kuis yang Ustazah telah sediakan linknya di ruangan description di bawah. Dan sekiranya anak-anak ada persoalan, boleh kemukakan dan tulis di ruangan komen di bawah. InsyaAllah Ustazah akan menjawabnya. Jumpa lagi di lain kesempatan, InsyaAllah. Ampun maaf daripada Ustazah atas segala silap dan salah sepanjang Ustazah menyampaikan ilmu pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.